Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang, salam bulan kaunseling. Ahli panel dan para peserta yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu dalam program Sembang Santai anjuran bersama pihak pembimbing raka siswa Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis dan juga Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman. Bersama saya Siti Khairatul Damia yang merupakan moderator anda pada malam ni. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir bersama-sama kita mengambil input daripada 3 orang panel kita yang sangat-sangat hebat ni, Masya Allah. Sebelum kita mengupas tajuk ni dengan lebih mendalam, terlebih dahulu marilah kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Orang cakap tak kenal maka tak cinta, betul kan? Okay. Ahli panel pertama, saudari Siti Nur Syukrina binti Zulfakar yang merupakan ahli pembimbing rakan siswa pendidik dari Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman. Assalamualaikum, apa khabar saudari Nur Syukrina? Waalaikumsalam, khabar baik, Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Seterusnya ahli panel kedua, saudari Nur Syarafana binti Muhammad Sabri juga merupakan ahli pembimbing rakan siswa pendidik dari Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman. Selamat datang, Rafa. Rafa sihat ke hari ini? Alhamdulillah sihat. Terima kasih moderator kita yang cantik lagi bergaya hari ini tu. Sama-sama. Okey, dan tak lain tak bukan tentulah ahli panel kita yang ketiga, Muhammad Afif Khalis bin Muhammad Ramdan yang merupakan ahli pembimbing rakan siswa pendidik dari Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis. Selamat datang Afif. Waalaikumsalam. Selamat datang. Thank you Mia. Hai. Boleh ke Afif hai sikit kepada para peserta kita malam ni? Hai daripada IPG Kampus Perlis dan Ibda. Hai. Semoga perkongsian kita dapat bermanfaat malam ni. InsyaAllah. Okay, baiklah. Pada malam ni, kita akan bersama-sama mengikuti progres yang bersantai yang bertemakan pasca pandemik, punca kelesuan dan bagaimana mengatasinya. Okay, program ini diadakan bersempena dengan bulan kaunseling. Okay, seperti yang kita tahu, disebabkan letusan COVID-19 yang berlaku pada hari ini, banyak perkara yang berlaku secara tak disangka-sangka, terutamanya dalam aspek mental mahasiswa dan mahasiswi maupun masyarakat di luar sana. Oleh itu, pihak PRSD mengambil pendekatan dengan membincangkan bagaimana kita dapat mengatasi masalah ni. Baiklah, sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan kelesuan pandemik? Silakan, Syuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan pada moderator kita hari ini, Saudari Mia, dan juga kepada panel-panel yang lain, juga tahniah kepada semua hadirin-hadirat yang berjaya ikuti program kita pada hari ini. Baiklah, balik pada soalan yang Saudari Mia bagi, yang suami Mia ajukan pada saya, apakah definisi kan, apakah maksud yang dikatakan kelesuan pandemik ni. Okay, jadi first kali kelesuan, lesu. Kelesuan ni asal daripada perkataan lesu kan. So lesu ni apa? Lesu ni kita rasa lemah kan. Kalau kita rasa lesu maksudnya rasa lemah, rasa tak bermaya. Lesu ni biasanya dia capai pada satu tahap yang kita macam tak tahu nak buat apa. Kita lemah, kita rasa sangat-sangat tak bermaya kan. Kita rasa macam kalau nak duduk je tak best juga. Asyik nak bekerja pun tak habis juga, tak tahu nak buat apa. So kelesuan pandemik tu adalah satu term yang wujud dalam tempoh kita pandemik ni. Jadi kelesuan pandemik ataupun fatigue, pandemic fatigue. Kalau dalam bahasa Inggeris dia pandemic fatigue. Dia dah wujud bukannya nak kata dalam tempoh COVID ni je. Ahli-ahli psikologi sebenarnya dia dah menganggap kelesuan pandemik ni sebagai satu perkara yang
dia dah predict dah akan berlaku sebab pandemik ni sebenarnya bukannya nak kata COVID je. Sebelum ni kita pernah juga berhadapan dengan pandemik. Dalam kes-kes MERS, kita tengok H1N1, kita dah pernah alami. Tetapi tak pernah lagi dalam sejarah tamadun manusia yang kita tengok dia punya seteruk COVID ni kan. Sampaikan satu dunia efek. Hampir dah kalau kita kira dah lebih kurang 2 tahun ataupun setahun lebih kan. Pandemik ni, pandemik COVID-19 ni berlaku. Jadi bila macam ni, so WHO sendiri dah keluarkan satu definisi lah tentang keluasan pandemik ni. So keluasan pandemik ni basically dia adalah satu reaksi semula jadi badan kita. Okay, bila sesuatu tu berlaku dalam tempoh pandemik dan kemungkinan besar disebabkan oleh tekanan yang kita alami ataupun disebabkan kesukaran hidup. Ya, so kesukaran hidup ni kita tengok macam sekarang ni bukannya berlaku sebenarnya dekat Malaysia saja. Satu dunia mengalami pandemik ni. Jadi satu dunia mengalami kelesuan dan satu dunia jugalah mengalami tekanan. Sebab itu WHO dah keluarkan kenyataan. Jadi bila kita menghadapi kelesuan ni sebenarnya ada tanda-tanda. Okay? Kita boleh tengok apa tanda-tanda kita hadapi kelesuan. So apa tanda-tanda dia? Salah satunya, kita akan mudah rasa gemuruh kan. Kita rasa cerisau je. Macam kita duduk rumah, kita ada rumah. Okay, lain orang yang tak ada rumah. Tapi bila duduk rumah pun kita rasa risau. So, tu pelik. Jadi itu antara tanda-tanda tanda-tanda kelesuan ni. Okay, salah satunya juga, kita dah letih. Kita letih tapi kita banyak tidur. Faham tak? Pernah tak kita rasa diri macam tu, Saudari Mia? Kan, kita ni banyak dah tidur. Kan, kita banyak dah tidur ni kat rumah tapi tetap juga rasa lesu, tetap juga rasa letih. Kalau orang kata kalau dulu waktu bekerja yelah kan, waktu kita pergi kelas, ada macam-macam program, kita letih sebab datang program. Ni letih sebab tidur. Itu salah satu tanda-tanda pandemik. Lepas tu kita rasa sedih. Kita selalu rasa sedih. Kadang-kadang kita rasa sedih, ramai orang dah tahu. Kita mungkin kadang-kadang kita dah duduk dengan ramai orang tapi kita tetap juga rasa sedih. So ni juga merupakan salah satu tanda, tanda kelesuan pandemik yang berlaku. Jadi nak kata kelesuan pandemik ni dia bukan saja berlaku pada orang yang dah dijangkiti COVID ni tau, dah dijangkiti virus ni, tak. Sebenarnya kelesuan pandemik ni berlaku juga pada orang yang dia lebih lagi teruk pada orang yang tak ada pun COVID, dia tak hidap pun COVID tapi ada kelesuan pandemik. Sebab apa? Sebab bila macam tadilah, bila pandemik ni kita tak nak keluar kan. Bila nak keluar, diri tu rasa nak keluar tapi tak boleh. Diri rasa nak buat ini tapi tak boleh. Semua disekat. Jadi inilah punca tekanan-tekanan tu datang. Ada orang dia nak bekerja tapi tak boleh nak bekerja. Makan dah tak ada. Jadi itu maksud dia, tekanan yang dihadapi oleh seseorang dalam tempoh pandemik. That's why kita kata sebab tu nama term tu adalah kelesuan pandemik. Lesu ni sebenarnya kita dah sebelum daripada pandemik ni pun kita pernah juga kan hadapi, tapi bukannya sebabkan pandemik. So term kelesuan pandemik ni dia wujud dalam tempoh pandemik. Dalam tempoh COVID-19 ni saya harap dalam perbincangan kali ni kita akan bincangkan banyak lagi tentang, saya harap daripada panel-panel kita yang hebat-hebat ni boleh kongsikan lebih lagi mungkin cara mengatasi dan sebagainya. Okay, jadi daripada definisi yang saya bagi tadi, saya harap semua jelas lah bahawa term kelesuan pandemik ni adalah reaksi semula jadi badan dan dia adalah sesuatu yang normal sebenarnya dalam kelesuan pandemik. Cuma it's how kita berhadapan dengan masalah ni. Tu yang akan membezakan sama ada kita akan boleh atasi ataupun kita akan menjadi orang yang terkesan dengan sangat teruk dalam pandemik ni. Jadi saya harap menjawab soalan yang Saudari Mia bagi. Saya serahkan semula lah pada dia. Terima kasih. Sungguh panjang penjelasan daripada Syuk. Okay, kita dah dengar dah penjelasan mengenai definisi kelesuan pandemik yang mana pada pandangan saya lah kita faham. Okay, kita dapat tahu di mana kelesuan ni dia normal berlaku, cuma atas diri masing-masing untuk kita nak atasi benda tu. Okay, seterusnya saya serahkan pula kepada panel kedua. Okay, soalan saya, Rafa, bagaimanakah kita nak mengesan seseorang individu tu yang mengalami kelesuan pandemik ketika perintah kawalan berlaku di Malaysia ni? Silakan Rafa.
Okay, terima kasih kepada moderator kita yang cantik ini kan, Cik Nia kan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Okay, macam yang kita tahulah kan masa pandemik ni macam yang Saudari Syukrina kata tadi kan. Maknanya banyak pergerakan kita yang disekat dan semua kerja kita pun dilakukan secara atas talian. Contohnya macam sekarang ni. Kita adakan perbualan santai tapi secara atas talian. Mungkin ni okey lagilah bagi kita kan masa pun limit dan terhad lah kan. Tapi kalau macam yang kelas seharian tu macam mana mereka nak hadap tu kan. Dan hubungan pun ataupun hubungan lah kan kita kata. Kita pun berhubung secara atas talian dan sebagainya. Jadi pergerakan terhad kita ni kita tak boleh melancong, kita tak boleh beriadah, kita tak boleh bersukan untuk kita lepaskan tekanan. Macam yang Syukrina kata tu kan, kelesuan pandemik ni terjadi adalah reaksi semula jadi oleh badan kita pada masa pandemik ni disebabkan tekanan yang dihadapi. Jadi bila dah tersekat semua ni, tekanan pun tidak boleh dilepaskan ataupun diluahkan. Jadi berlakulah kelesuan ni kan. Dan cara kita nak kesan tu macam mana. Dan pusat kajian psikologi dan juga kesejahteraan manusia daripada Universiti Kebangsaan Malaysia diadakan satu kajian, dijalankan satu kajian lah pada sepanjang tempoh pandemik ni kan. Berapa ramai orang yang mengalami kelesuan pandemik ni. Jadi daripada 2,400 responden yang diorang kaji, terdapat 62.5% yang mengalami kelesuan pandemik tahap yang membimbangkan. Jadi perkara ni tak langsung kita kena pandasi Reza kan. Dan orang sekeliling pun perlu cakna lah macam mana ataupun ciri-ciri orang yang mengalami kelesuan pandemik ni. Dan tadi Syuk pun dah sentuh sedikit ciri-cirinya. Contohnya dia rasa gemuruh atau risau, sedih dan letih walaupun dapat tidur yang cukup. Dan perasaan ni sebenarnya dia bukan berlaku secara fizikal saja tapi secara mental. Contohlah kan, kalau kita kata letih walaupun dah tidur cukup ataupun makan cukup tapi still letih. Tu sebab apa? Sebab otak kita. Sebab otak kita tak boleh nak terima ataupun kita tak boleh nak kawal perasaan yang kita hadapi tu lah. Contohnya kalau online ni kan, dan ada kajian yang kata simulasi otak yang disebabkan penggunaan bahasa badan yang terhad. Contoh macam online sekarang ni kita tak boleh nak bergerak. Dan kalau contoh sekarang ni kan kita tengah bercakap ni kan, jadi kita duduk sini je. Jadi kita tak boleh nak, badan kita tak boleh nak bergerak banyak. Jadi otak kita ni perlu bekerja keras untuk nak tumpukan perhatian, untuk fokus dan sebagainya. Jadi perkara ini akan memenatkan otak dan mental kita. Dan inilah yang berlaku yang menyebabkan kelesuan pandemik ni. Dan cara kita nak kesan ni, okey, kita bahagikan pada 3 kategori lah. Sebabkan kita ada kanak-kanak, kita ada remaja dan juga kita ada dewasa lah kan. Dan ni pun saya dapat daripada Dr. Roza Nizam yang dia adakan perbincangan tentang kelesuan pandemik ni. Dia kata kanak-kanak ni, beliau kata kanak-kanak ni dia tak boleh nak luahkan macam orang dewasa. Orang dewasa dia boleh bercakap kan. Jadi kanak-kanak dia tak tahu nak luahkan macam mana. Jadi dia luahkan melalui tingkah laku dia. Jadi ibu bapa ni perlu cakna lah macam mana perubahan tingkah laku anak-anak mereka sepanjang pandemik ni. Contohnya mereka tak siapkan kerja rumah, mereka memberontak, tak masuk kelas dan sebagainya. Kita boleh tengok sama ada itu adalah tanda-tanda mereka memberontak disebabkan kelesuan pandemik, sebabkan otak mereka dah letih ataupun disebabkan mereka malas atau sebagainya. Jadi kita boleh membezakan, kita boleh kesan sama ada anak-anak ini mengalami kelesuan pandemik atau tidak. Dan kalau remaja pula kita boleh tengok daripada emosi mereka lah yang paling ketara. Contohnya mereka mudah marah, mereka sentiasa bersendirian ataupun mereka rasa sedih. Dan macam yang kata tadi, dewasa dia boleh melalui luahan ataupun melalui emosi lah kan. Luahan ni kita ada banyak sekarang ni. Maknanya contoh talian kasih untuk kita dapatkan nasihat ataupun bimbingan daripada pakar-pakar untuk jalankan kaunseling. Jadi bila kita dah dapat kesan ni, kita dapat mengatasinya. Dan saya harap sedikit sebanyak yang kita tengok ni, yang kita bincang hari ni dapat membuka ataupun
memberi celik akal kepada para penonton hari ini untuk lebih cakna, untuk lebih mengambil tahu apa itu kelesuan pandemik, apa itu ciri-ciri kelesuan pandemik dan sebagainya. Jadi saya serahkan kepada moderator kita untuk mengupas lebih lanjut. Okay, thank you Rafa atas penjelasan yang panjang lebar lah kira-kira. Okay, so kita dapat simpulkan bahawa kita boleh nak kenal pasti ciri-ciri kelesuan pandemik tu terhadap 3 kategori, iaitu kanak-kanak, remaja dan juga dewasa. Okay, seperti yang panel-panel kita mungkin dah telah menyentuh mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu mengalami kelesuan akibat pandemik ini. Tapi bolehkah saudara Afif Khalis menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai faktor-faktor tersebut? Silakan Afif. Terima kasih moderator Mia, dan saya meminta laluan kepada ahli-ahli panel kita yang bijaksana. Okey. Seterusnya saya akan menerangkan tentang faktor-faktor berlakunya kelesuan pandemik ini. Tapi terlebih dahulu saya ingin menambah sedikit apa yang dikatakan Syuk tadi berkenaan dengan fatigue. Fatigue iaitu terms kelesuan. Okey, terdapat juga terma kelesuan Zoom atau Zoom fatigue. Zoom ni adalah aplikasi yang digunakan dalam meeting ataupun pembelajaran. Dan kalau sebagai kami pelajar, kami menggunakan platform Google Meet. Jadi apa yang saya nak kaitkan dengan sini dengan kelesuan pandemik, ia disebabkan oleh penggunaan media Zoom secara berlebihan untuk urusan kerja atau tugasan. Terdapat bukti yang menunjukkan bahawa ketika talian Zoom dijalankan, berlakunya kurang stimulasi kepada otak disebabkan oleh penggunaan isyarat badan non-verbal yang terhad berbanding ketika interaksi fizikal. Kalau kita perasan lah kan, time kelas Google Meet ataupun Zoom, kita ada perasan time kalau hari tu bukan malas tau, kita tak malas, cuma kita lesu. Maksudnya kita tak nak buka kamera, kita rasa malas nak bercakap. Dia terms dia lebih kepada lesu daripada malas. Di situ kita dapat lihat lah kan. Di sini kita dapat lihat sebab akibatnya otak kita ni terlalu bekerja keras untuk menumpukan perhatian hingga menyebabkan berlakunya keletihan serta membangkitkan perasaan cepat marah, lepas tu gemuruh risau. Gemuruh risau tu nanti exam kita nak jawab apa kalau kelas tak fokus. Cepat marah tu kalau ada salah faham antara kelas. Contohnya kalau dalam tugasan assignment kita ada silap faham kat situ kan, antara pembahagian tugas. Di situ kita dapat lihat kelesuan ni dapat efek kepada sekeliling kita. Okey, seterusnya saya akan Okey. Saya minta maaf. Okey, seterusnya saya akan menyambung kepada apakah punca berlakunya kelesuan pandemik ini. Okey, seperti yang kita dapat lihatlah, kebanyakan yang telah diterangkan tadi oleh Rafa dan Syuk, banyak mereka telah terangkan. Apa yang kita boleh lihat dari sini, apakah punca yang saya telah dapatlah daripada perolehan kajian saya ataupun penglihatan saya. Yang pertama, secara umumnya kelesuan ni berlaku akibat pandemik yang berpanjangan dan masih tidak nampak penghujungnya. Seperti yang kita lihatlah, bermula pada awal COVID-19 bermula, ada dijalankan oleh kerajaan berkenaan dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Di situ kita dapat lihat sekolah ditutup, pekerjaan ditutup, jadi sumber ekonomi tidak terkawal. Di situ kita dapat lihat kita tidak mengetahui penghujungnya COVID-19 ni pada tahun bila akan berakhir. Seperti sekarang kita dapat lihat semua sudah memiliki 2 dos vaksin, ada separuh yang tidak. Jadi di sini fasa di mana semua menerima vaksin. Jadi fasa di mana kita untuk melihat bilakah COVID ni habis, bilakah COVID ni hilang, kita tidak tahu. Di situ menyebabkan kelesuan ini berlaku. Okey, yang kedua, pandemik ni secara tidak langsung bukan sahaja melibatkan kebimbangan terhadap penyakit, tetapi juga menjejaskan ekonomi. Ramai yang hilang pekerjaan dan punca pendapatan yang tetap. Kalau bagi pelajar, tidak ada pekerjaan lah. Cuma dari segi kelesuan ni bermula dengan pembelajaran di atas talian, PDPR yang kita tahu, yang seperti saya sebutkan tadi. Yang seterusnya, kalau kita lihat dari segi orang yang bekerja. Okey, orang yang bekerja akan, kita dapat lihatlah banyak syarikat yang tutup sepanjang COVID-19 ni. COVID-19 bukan sekadar terkesan kepada ekonomi, tetapi terkesan kepada mental masyarakat. Di situ kita dapat lihat. Okey,
Yang seterusnya saya akan menyentuh tentang punca yang baru ataupun faktor yang seterusnya, iaitu keperluan norma baru menyebabkan hilangnya rutin harian yang biasa dilalui. Di samping pengasingan sosial, kehilangan yang dialami adalah menyeluruh, meliputi kehilangan rutin harian, hubungan fizikal bersama keluarga dan rakan, sambutan peristiwa penting atau perayaan, peluang kerja, punca pendapatan serta percutian. Seperti kita lihatlah, COVID-19 banyak efek dengan rutin-rutin harian kita. Contoh kalau macam saya, pada petang hari kalau tak ada COVID ataupun pada pagi hari saya akan melaksanakan senaman di taman ataupun di mana-mana lah ataupun di gym. Okey, tapi bila COVID-19 ni hadir, mengalami sedikit kesukaran untuk keluar sebab kita meletakkan mindset di dalam kepala bahawa COVID tu bahaya. Jika terkena sekali, pasti tiada ubatnya. Okey. Okey, jika dilihat, pandemik bukan hanya menjejaskan mereka yang dijangkiti penyakit, tetapi ia turut menjejaskan semua orang yang saya telah terangkan tadilah. Efek kepada remaja, orang yang bekerja dan suri rumah. Tidak ada yang terlepas dari melalui kesan pandemik terhadap kehidupan harian. Ia secara tidak langsung telah memusnahkan perception ataupun kehidupan normal yang biasa dilalui. Maaf atas kesilapan saya. Seterusnya saya akan serahkan balik kepada moderator kita, Nur Qadatul Lamia, untuk seterusnya. Terima kasih atas penerangan yang sungguh mantap daripada Muhammad Afif Khalis, yang merupakan panel kita yang ketiga. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya kembali kepada panel pertama, Syuk. Soalan saya yang seterusnya. Jika seseorang mengalami kelesuan pandemik sehingga menjadikan mereka ni seorang yang hilang motivasi ataupun berputus asa terhadap kehidupan, bagaimanakah hobi dapat membantu mereka untuk mengatasi masalah tersebut? Silakan Syuk. Baik, Mia. Saya suka dengan soalan ni sebab dia sebenarnya dekat dengan kita. Saya boleh bagi kita boleh tengok macam-macam contoh. Soalan tadi tentang macam mana hobi ni boleh nak bantu seseorang yang sedang menghadapi kelesuan pandemik ni untuk atasi. First sekali, hobi. Hobi ni daripada sekolah rendah lagi kita dengar. Hobi ni apa? So hobi ni adalah satu perkara ataupun sesuatu aktiviti, apa sahaja bentuk aktiviti yang kita lakukan untuk mengisi masa lapang. Dan perasan atau tidak, hobi ni kebiasaannya adalah kita lakukan adalah untuk mendapatkan keseronokan, mendapatkan kepuasan, dan benda tu adalah benda yang kita minat. Tak kisahlah apa jenis aktiviti. Kadang-kadang orang nampak hobi ni macam, kenapa dia minat benda yang tak berguna macam tu? Contoh, saya adalah seorang yang suka collect, kumpul Lego tau. Tahu kan Lego? Okay. Saya sangat suka. Adik-adik saya pun memang suka Lego. Lego ni kadang-kadang nampak tak? Dia macam tak ada apa pun. Kita je buat. End up kita pamerkan je. Letak je kan. Orang akan nampak. Alah, kau buat lepas tu kau letak. Apa je kan yang seronoknya kat situ. Tapi saya cakap orang yang tak faham, orang yang tak minat, dia takkan minat. Contoh lagi. Kita tengok ramai sekarang ni kan. Anime. Orang minat. Ada orang dia, bukan ada orang lah, memang wujud pun kan. Ramai yang dia beli, lepas tu dia letak je dekat dalam bilik kan, dia susun lah sepenuh bilik tu. Kadang dah tak sampai tak cukup dinding, tambah pula lagi rak-rak, naik tingkat kan. Kenapa? Sebab hobi ni dia datangkan keseronokan, dia datangkan kepuasan. Itu yang kita nak cari untuk kita atasi kelesuan pandemik tadi. Sebab kelesuan pandemik ni tadi, dia dah datangkan macam-macam tekanan kan dalam hidup kita. So, untuk kita dapatkan, untuk kita alter balik kelesuan kita tadi tu, kita kena buat sesuatu yang menyeronokkan. Dan benda tu adalah dengan melakukan hobi. Kalaulah tak ada hobi, saya percaya atau tidak, boleh ke nak cakap ada orang yang tak ada hobi? Sebenarnya tak. Sebenarnya tak. Semua orang ada minat masing-masing. Cuma orang tu dia besarkan minat dia ataupun dia hanya biarkan minat dia. Itu beza. So, hobi ni kalau kita tengok, manfaat hobi ni sendiri macam-macam tau. Pertama sekali, kita tengok dalam tempoh pandemik ni, ada orang yang hobi dia ni boleh jana pendapatan yang sangat lumayan. Betul tak? Kita tengok walaupun dalam tempoh pandemik ni, ramai orang hilang pekerjaan.
Tapi sebenarnya ramai juga jutawan-jutawan baru dilahirkan dalam tempoh pandemik ni. Kita tengok sekarang ni e-dagang sangat banyak. Tengoklah JNT kan masa kalau ada sale-sale. Berapa banyaknya lori yang terpaksa datang untuk ambil barang, kutip barang. Situ dah membuktikan bahawa sebenarnya pandemik tak nafikan ramai orang hilang pekerjaan. Tetapi ramai juga jutawan baru yang lahir dalam tempoh pandemik. Okay? So tu kadang-kadang bermula pada hobi. Antaranya kita tengok daripada kalau kita tengok sekarang cucuk tanam kan. Tengok orang bercucuk tanam. Saja-saja je. Kadang tu tanah ni dah tak cukup tau. Rumah flat mana ada tanah. Digantunglah kat dinding. Dinding kat rumah pun dah tak ada. Betul tak Mia? Kan? Dinding kat rumah pun dah tak ada. Tapi nak juga punya seronoknya buat tu. Nak juga buat. Tapi bila dah macam tu, dia kembangkan minat dia. Dia meniaga. Dia rasa seronok. Dia rasa puas. Bila kita rasa seronok, bila kita rasa puas dengan apa yang kita buat, dekat situlah kita enjoy dengan life kita. Kita enjoy dengan kehidupan kita. Walaupun ada tekanan yang datang, walaupun ada halangan, ujian yang datang, kita akan cuba untuk atasi. Betul tak? Contoh macam niaga tadi kan. Mesti dalam niaga ada untung ada rugi. Walaupun dalam ketika kita down, tapi sebab kita nak, semangat kita nak buat, kita akan teruskan. Sebab itulah hobi ni tadi boleh untuk atasi kelesuan ni. So kita kena cari apa hobi kita. Di samping hobi ni juga memenuhi masa lapang, dia juga sebenarnya tanpa kita sedar, dia menggali potensi diri kita. Perasan atau tidak? Kadang kan macam dalam tempoh pandemik ni, saya sebenarnya sangat teruja bila salah seorang sepupu saya, dia adalah seorang lelaki. Saya tak pernah tahu pun dia main bola tampar. Dia lelaki yang kita tengok macam lelaki kan. Tapi dia minat dengan bunga. Sampai satu hari makcik dalam grup WhatsApp kan, cakap beli bunga lagi. Tak sesudah beli bunga macam tu. Terus saya tengok saya ingatkan makcik saya rupanya sepupu lelaki. Mak dia sendiri tak pernah tahu yang anak dia suka bunga. Dalam tempoh pandemik ni dia buat hobi tak ada kerja kan. Dalam bilik dia susun bunga. Pandai pula tu dia jaga. Cantik bunga tu membesar. Tu menggali potensi diri. Salah satu lagi. Yang tu lelaki mencuba hobi perempuan. Seorang perempuan juga. Saya tengok saya tinggal di kampung. Di dekat kampung ni kadang-kadang tak tahulah apa yang berlaku tapi perempuan mesin rumput. Punyalah tak ada. Bosan kan duduk rumah nak cuba benda baru. Perempuan mesin rumput. Bukannya mesin rumput yang rumput tolak tu tau. Rumput yang guna mesin yang hayun-hayun tu. So tu jangan cakap hobi ni dia boleh untuk gali potensi diri. Daripada situ bila kita enjoy macam saya cakap tadi, kita akan rasa seronok. Cuma suka saya nak kongsikan bahawa hobi ni kita kena pandai untuk bezakan antara yang baik dan yang buruk. Tak kisah sebenarnya nak buat apa pun, kerana orang cakap benda tu useless tapi kita rasa berguna. So saya nak kongsikan ada 2 syarat untuk hobi ni. Pertama sekali, jangan biarkan hobi tu melekakan kita. Jangan biarkan hobi melekakan kita. Ada orang kata main game apa hobi awak? Saya suka main game. Main game tu adalah hobi dia. Boleh atau tidak jadikan tu sebagai hobi? Boleh. Sebab apa? Sebab kita tengok untuk masa sekarang, contoh Mobile Legends, dah ada kan pertandingan-pertandingan peringkat dunia? Dah ada kan pertandingan-pertandingan yang maksudnya boleh bagi jana pendapatan pada mereka? So why not kita nak jadikan tu sebagai hobi? Tapi jangan sampai leka. Maksud saya, jangan sampai, contoh tadi orang yang suka main anime. Dia suka collect, beli. Tapi duit untuk makan tak ada. Beli benda anime, duit untuk makan tak ada. Tu jangan sampai leka. Buat hobi sampai lupa nak buat homework lain. Sampai lupa nak buat assignment lain. Buat hobi macam saya main Lego, buat sambung Lego besar-besar. Tapi mak panggil tolong masak, tak nak. Tunggu mak, tunggu kejap. Macam tu kan. So jangan sampai leka. Pertama. Yang kedua, hobi ni pastikan dia beri manfaat untuk kita. Macam tadi, nak main game tak ada masalah. Tapi main sungguh-sungguh lah. Janganlah main tu main-main pula. Main sungguh-sungguh. Pastikan dia dapat kita dapat satu benda lah daripada tu. Nak main Lego, main sungguh-sungguh. Tapi pastikan benda tu bagi manfaat. Maksudnya apa? Contoh main Lego ni boleh connect kan antara otak kiri dan otak kanan kita sebab we solve the problem.
Kan? Untuk anime tadi sebenarnya dia melatih dari kreativiti. So macam tu. Pastikan hobi tu bermanfaat dan pertama sekali jangan sampai hobi tu melekakan kita. Jadi saya haraplah dalam tempoh pandemik ni masing-masing cuba cari. Mesti ada sesuatu yang kita minat, buat. Buat. Buktikan kalau orang kata benda tu useless, buktikan bahawa benda tu tak useless. Sebab dengan hobi ini orang boleh boleh kembangkan. Okay, sikit saya nak kongsikan sikit lagi. Salah satu yang saya rasa teruja adalah satu ni. Saya tengok majalah 3 hari tu. Dia main cube. Main cube. Cube apa tu nama dia? Yang pusing-pusing tu. Kan? Cube tu. Daripada cube tu, dia boleh buat satu portrait. Dan dia jual. Dia buat portrait macam-macam portrait dia buat. Antaranya dia buat portrait yang di Pertua Agong. Portrait yang di Pertua Agong kita dengan Permaisuri Agong dia buat. So, nak cakap yang kalaulah saya sendiri tengok rubrik kau orang masuk pertandingan, banyak masuk pertandingan kan. Saya nampak kat situ je lah orang boleh pergi. Kadang kita tengok salah main pusing-pusing je. Tapi dia boleh jana pendapatan dengan portrait. So, saya cakap hobi can bagi kita macam-macam manfaat. Pastikan dengan 2 syarat tadi. Pertama, jangan leka. Kedua, hobi yang memberi manfaat. Jadi, saya harap kita semua boleh cari semangat untuk isi masa lapang kita. Jangan duduk tidur je. Dalam masa ni cari untuk kita atasi kelesuan pandemik yang kita hadapi sekarang. Saya harap menjawab soalan yang saudara Mia bagi tadi. Baiklah, terima kasih Syuk. Kita masih lagi mengupas topik berkenaan dengan kelesuan yang disebabkan oleh pandemik ni. Saya memang tertariklah dengan pandangan saudari Syuk tu tentang peranan hobi ni. Dia dapat membendung masalah yang kelesuan pandemik lah daripada berlarutan. So kita dapat celik akal bahawa hobi ni dapat hobi ni merupakan satu aktiviti yang bagus lah lagi-lagi pada musim pandemik ni. Baiklah, seterusnya saya ingin mempersilakan panel kedua kita, Rafa, untuk menjelaskan adakah permainan video atas talian seperti Mobile Legends ataupun PUBG dan lain-lain yang sering dipertandingkan boleh mendatangkan kelesuan terhadap seseorang. Silakan Rafa. Baik, terima kasih. Kembali lagi dengan saya. Kita tengok kan macam yang Syuk kata tadi, permainan video contohnya Mobile Legends, PUBG dah dipertandingkan secara meluas. Maknanya dekat peringkat kebangsaan, dekat peringkat antarabangsa dan sebagainya. Dan salah satu yang boleh dikatakan negara kita ni dah mula untuk mengembangkan ataupun untuk membangunkan sektor e-sport ni ataupun isukan lah kan. Jadi kat sini orang yang suka main game ataupun orang yang memang kerja dia main game, dia boleh buat kerja ataupun dia jadikan kerjaya ataupun profession kan. Jadi sebenarnya kalau kita kata permainan video ni adakah dia boleh datangkan kelesuan ataupun keburukan, tu bergantung kepada individu tersebut lah. Macam mana dia nak kawal diri dia, macam mana nak kendalikan diri dia daripada ke arah positif ataupun ke arah negatif. Kalau kita katakan main game ni sebagai hobi macam yang Syuk kata tadi, kita betul jadikan dia sebagai hobi, maknanya boleh datangkan manfaat kepada diri. Sebagai contoh, kalau main game bersungguh-sungguh dan jadikan profession, maknanya kita boleh dah dapat harumkan nama negara, nama diri kita. Contohnya lah kan, yang saya pun tak kenal sebenarnya, tapi adik-adik saya dia duduk main game kan, dia kata Solus ni bagus lah, Solus ni hebat lah. Mesti Afif tahu tu. Dah suka gelak-gelak tu. Kan? Dia kata maknanya sampai individu tu dah terkenal, dah dapat memberi manfaat kepada negara dan juga kepada keluarga. Contohnya lah kan. Dah kalau main game dapat duit, dah dapat duit. Contohnya buat apa panggil live stream tu kan, yang buat live tu kan, dia main kan, ada orang bagi duit, betul tak? Kan? Jadi perkara ni boleh datangkan manfaat. Tapi kalau kita tengok dari sudut yang negatif, ada yang negatif. Kalau contohnya WHO dah kaji orang yang terlalu taksub dengan game ni, dia boleh jadikan sebagai disorder, gaming disorder nama dia.
dia sebabkan dia terlalu taksub dan juga terlalu ketagih dengan game ni. Maknanya tak boleh lepaskan langsung. Dia bukan sekadar hobi, dia bukan sekadar kerjaya, tapi dia memang 24 jam kalau boleh nak game kan. Okay, dan perkara ini boleh sebabkan dah bila duk main game je kan, kurang bersosial. Dengan orang sebelah, duduk sebelah pun tak kenal, tak sedar. Jadi apa kata perkara ni boleh datangkan keburukan juga kalau kita tak kawal. Okay, seterusnya dia boleh jadikan seorang tu mudah marah ataupun emosi tidak terkawal. Maknanya benda yang kecil je, contohnya tengah main game kan contohnya. Lepas tu ada member cuit. Lepas tu dah kalah. Lepas tu dia marah member. Padahal benda yang kalau kita kata tak adalah sebesar sangat kan untuk marah kawan kan sampai putus kawan ke kadang-kadang kan. Tapi boleh berlaku ya, boleh berlaku dan kalau kita tengok kesan dia dari sudut yang negatif lah kan, sudut yang secara generalnya, kita boleh bahagikan kepada 3. Biologi, psikologi dan juga sosial. Kalau biologi ni ada kajian yang buat sekarang kan kalau macam contoh ada disorder apa-apa ke kan, kita tengok CT scan ataupun imbasan otak kan. Dan ada yang kata ada kajian tu imbasan otak yang orang yang addict terhadap game ni, orang yang ketagih dengan game ni, dia sama dengan orang yang ketagih dengan dadah. Sebab apa? Sebabnya dia punya simptom yang sama. Dia mudah marah, dia tak boleh kawal emosi dan juga dia apa panggil? Dia ketagih, tak boleh tinggalkan. Tu dari segi biologi lah. Yang ni adalah keterlaluan lah yang memang dah teruk dari sudut negatifnya. Dari segi psikologi pula, dia tak boleh nak, maafkan saya, dia dia boleh menimbulkan rasa keganasan. Contohnya lah kan kalau kita tengok PUBG kan, dia main tembak-tembak dan dia punya objektifnya orang yang tinggal last akan menang. Betul tak? Jadi dah tembak-tembak ni akan tembak orang. Jadi ada unsur keganasan kat situ. Ada unsur yang against moral, against community. Maknanya dia melawan lah moral kita kan, tembak orang kan. Tapi yang ni bila dah ada rasa, bila dah tembak orang tu dah unsur ganas satu. Lepas dah tembak orang tu rasa puas dah mati dah, dia dah menang kan contohnya kan. Jadi dia ada rasa puas terhadap keganasan tu. Tapi ni dari sudut yang dari sudut psikologi lah, bukan secara umum ataupun bukan secara direct lah terhadap kesan lah kan. Okay, seterusnya kalau kita tengok sosial pula, macam yang saya kata tadi, member duduk sebelah pun tak sedar bila dah main game. Dan kita tengok lah kan, duk main game, kita main game, duk bercakap dekat game kan, tapi orang kat sebelah kita tak bercakap. Maknanya kat sini dah ada apa, sekatan ataupun tembok lah terhadap sosial yang berdekatan dengan kita kan. Dan tak langsung kita pun akan rasa kemahiran sosial kita semakin berkurang. Kita tak pandai nak berkomunikasi dengan orang. Contohnya orang yang lebih tua, apa yang topik yang berhadap game, dan orang yang main game tu mestilah macam sama umur ataupun yang sama bahaya kan. Jadi perkara ini kalau kita tengok dan kita tengok tanda-tanda yang ada, tanda-tanda yang kita boleh tengok kan. Contohnya kalau main game ni boleh menyebabkan mudah marah, emosi tidak terkawal, rasa letih. Dan satu lagi nak tambah, yang kalau kita duk main game je kan, kita akan ada masa tontonan screen, kita panggil tontonan screen tu kan, akan jadi lebih lama. Dan hal ini akan menyebabkan mata kita jadi letih, lesu, lepas tu ada sakit kepala, lepas tu kita pun akan jadi rasa tak bermaya sebab duk hadap game je kan. Jadi perkara ini akan menimbulkan kelesuan. Tapi dengan cara yang negatif lah. Maknanya kalau dia tak kawal, kalau dia tak dia tak halang, dia tak kawal diri dia. Kalau dia dapat kawal, dia dapat cari manfaat di sebalik permainan video ni, dia dapat manfaat. Dia dapat halang, dia dapat sekat yang negatif ni. Tapi kalau dia dah tak boleh halang diri dia, tak belajar kawal diri dia, jadi yang negatif lah dia dapat. Itulah dia atas individu tersebut. Maknanya kalau dia belajar untuk mengawal, maka dia dapat yang baik. Dia tak dapatlah lesu tu. Dia tak dapatlah letih, dia tak dapatlah sakit kepala. Tapi kalau dia dah tak mengawal, terlalu ikutkan nafsu, nak main game, nak menang,
Jadi dia dapatlah yang negatif tu. Sakit kepala, letih, mudah marah dan sebagainya. Dan kalau kita tengok sekarang ni bukan saja menjejaskan diri sendiri tapi juga persekitaran. Contoh Syuk kata tadi kan, dia kata hobi, kalau main terlalu taksub dengan hobi tu ataupun terlalu taksub dengan permainan tu, sampai mak panggil pun tak dengar. Sampai marah-marah contohnya, dah jadi anak derhaka. Contoh. Contoh. Okey, jadi rasanya tu saja daripada saya. Kita kembali kepada moderator kita. Okey, baiklah. Demikian tadi penjelasan yang terperinci dan menarik daripada saudari Rafa. Okey, seperti yang Rafa bagi tahu, permainan video atas talian ni merupakan satu aktiviti yang bagus sekiranya kita gunakan dengan cara yang betul. Okey, tapi dia juga memberi kesan yang negatif lah kalau kita terlalu taksub dengan permainan tersebut. Okey, seterusnya, bolehkah saudara Afif Khalis memberi rumusan berkenaan dengan mengapakah kelesuan pandemik ini kita perlu atasi? Silakan Afif. Okey, terima kasih saudari Kak Nur Qadatul Damia. Okey, baiklah saya akan memberi rumusan berkaitan bagaimana untuk mengatasi perkara ataupun kelesuan ini. Okey, sekejap. Saya ada masalah internet sekejap. Kejap ya. Okey. Sekejap. Okey, saya sambung. Okey, mengapa kelesuan pandemik ini kita perlu atasi? Okey, sekiranya perkara ini tidak diuruskan dengan baik, maka terdapat risiko untuk mendapat kemurungan serta kecelaruan keresahan, anxiety disorder. Okey, siapa yang pernah dengar anxiety disorder? Inilah kecelaruan keresahan. Ia juga turut dikaitkan dengan saya meminta untuk menyebut perkataan ini, membunuh diri, di mana terdapat peningkatan kes bunuh diri yang berlaku daripada akibat pandemik yang berlarutan. Sebagai contohlah, melalui kajian saya di Amerika Syarikat, saya tak buat kajian di Malaysia tapi saya ambil sebagai contoh saja. Di Amerika Syarikat didapati bahawa 4 daripada 10 orang dewasa telah melaporkan gejala kemurungan dan keresahan ketika pandemik, berbanding 1 daripada 10 dewasa sebelumnya. Kajian yang dijalankan oleh Kaiser Family Foundation, KFF, mendapati antara gejala yang sering dilaporkan adalah sukar tidur sebanyak 36%, gangguan selera makan sebanyak 32% dan peningkatan penggunaan alkohol dan dadah sebanyak 12%. Dan keadaan penyakit kronik yang bertambah teruk 12% disebabkan oleh tekanan akibat COVID-19. Okey, di sini kan kita dapat lihatlah kelesuan ni bukan perkara yang boleh dibawa main-main. Okey. Seterusnya sebagai contoh lagi saya bagi, wanita lebih ramai terkesan berbanding lelaki, manakala golongan belia ni adalah remaja berusia antara 18 sehingga 24 pula melaporkan gejala kemurungan, keresahan serta keinginan untuk membunuh diri yang lebih tinggi berbanding orang yang lebih dewasa. Yalah, kita dapat lihatlah kelas, walaupun di Malaysia kelas PDPR berjalan, tetapi adakah anda bersetuju? Adakah Rafa bersetuju yang kita belajar PDPR kita boleh faham tentang perkara-perkara yang diajarkan? Kalau kita tengoklah kan, kalau nak faham 100% tu susah lah kan. Sebab kan, yelah nak tanya pun terhad, masa pun terhad, lecturer pun nak cakap banyak lah kan, sebagainya kan. Jadi nak dapat 100% tu taklah. Tapi yelah kita kena berusaha lah kan untuk faham dan sebagainya. Okey, terima kasih Rafa. Syuk, macam mana Syuk pula ketika pembelajaran dalam PDPR ni? Apa Syuk rasa? Pada saya lah, ada untuk subjek teori, maksudnya subjek yang sekadar membaca tu saya rasa kita boleh go. Tapi subjek yang memerlukan amali, contoh macam saya ambil RBT, jadi ada macam subjek pertukangan, subjek pertanian. So bila kita nak tunjukkan amali kita dalam kelas tu, tu jadi susah sikit sebab persyaratan ada depan mata kan. Kita pun tak tahu teknik kita buat tu betul ke tidak, betul tak cara cangkul, betul tak cara letak baja. So benda tu lah yang kita yang lebih-lebih lagi AutoCAD kan? AutoCAD lagi mengalami masalah kan? Okey. Terima kasih Syuk. Okey, di sini kita dapat lihatlah macam saya dan panel-panel yang ada dalam ni semua mengambil bahagian dalam bidang kaunseling. Jadi kami mengalami sedikit kesukaran dalam belajar teori.
kerana teori ni lebih kepada praktikal secara depan. Jika memahami konsep, ia akan mengalami sedikit kesukaran. Jadi itulah menyebabkan sedikit sebanyak kami murung akibat belajar dalam talian. Okey. Okey, saya sambung. Ini menjadikan bahawa kelesuan pandemik bukan sekadar perkara yang diboleh bawa main-main jika kita menghadapinya. Jadi kalau kita menghadapi kelesuan ni, cepat-cepatlah berkongsi dengan orang yang rapat dengan kita, ataupun sebagai contoh, kalau saya di IPG, saya akan berkongsi dengan platform kaunselor di IPG. Kalau di rumah mungkin boleh berkongsi dengan ibu bapa kalau ada masalah-masalah mengalami kelesuan macam ni. Kelesuan ni bukan malas, dia lebih kepada tak larat sebab otak terlampau fokus. Saya sering mengalami kelesuan ini. Okey. Perkara ini tidak mudah, namun menurut pakar cara terbaik untuk keluar daripada kelesuan pandemik ini ialah mengajar diri menerima dengan hati yang terbuka ujian yang sedang kita hadapi dan menyesuaikan diri agar dapat terus bertahan. Okeylah, kita kena accept lah apa yang terjadi dengan sekeliling kita. Kita kena accept lah apa yang sedang berlaku sekarang. Kita tidak boleh mengharapkan aku tak nak COVID, aku nak COVID ni hilang serta-merta. Tidak. Kita kena menerima keadaan apa yang sudah berlaku sekarang. Kita kena belajar adapt benda tu. Okey. Cuba kita pandang pada hikmah di sebalik pandemik yang melanda dan cari kebaikan di sebalik perintah berkurung SOP yang diperkenalkan. Kita dapat lihatlah kalau COVID ni tak ada kan. Okay, saya bagi contoh lah. COVID ni tak ada. Adakah anda mengenali family anda dengan lebih rapat? Adakah anda mengenali perangai family anda dengan lebih orang kata terus terang? Kebanyakan kita yang belajar, kita pergi tempat lain, kita tidak rapat. Bukan tidak rapat, kita mungkin duduk di rumah tapi kita tidak tahu apa terjadi kalau selalu kerap berada di rumah. Okey, di situ kita dapat lihatlah. Okey, paling penting kita melihat dengan cara positif dan mendengar perkara-perkara yang positif dan sentiasa berfikir secara positif. Selain itu, ahli masyarakat juga disaran untuk mengatur masa dengan menyeimbangkan waktu bekerja, belajar dan bersantai. Okey, saya suka mengingatkan apa yang disampaikan oleh Rafa dan Syuk berkenaan main game tadi. Okey, ada masa untuk kita belajar, ada masa untuk kita bermain game dan ada masa untuk kita bersantai dengan keluarga. Di situ kita dapat lihatlah pembahagian 3 tu kita buat dalam jadual seharian. Itu yang akan dapat membantu kita mengatasi kelesuan pandemik ini. Dan hasil kajian menunjukkan daya tindak boleh menurunkan tekanan semasa pandemik ini dan penting untuk membantu masyarakat yang kini banyak masa di rumah membuat jadual. Okey, bagi menguruskan masa selain mencari hobi yang sesuai sebagai terapi. Itulah apa yang disebutkan. Kita mesti membuat jadual waktu. Boleh buat hobi yang Syuk kata tadi, tapi kita kena membuat jadual waktu untuk bagi orang kata teratur. Okey. Daya tindak menunjuk kepada usaha yang diambil oleh seseorang untuk mengurangkan tekanan dengan mengubah emosi atau menyingkirkan sumber-sumber yang menyebabkan tekanan. Contoh, saya bagi kat sini, kalau kita menghadapi tekanan dalam membuat kerja berkumpulan. Okey, kita menghindari tekanan itu dengan kita berbincang semula. Bukan kita mengambil lepas ataupun membiarkan kawan-kawan kita di sekeliling yang tidak berbuat kerja. Kita ambil, kita nasihat, dan kita confront dia, kita buat balik apa semua tu. Jadi tak akan kurang mengalami masalah kelesuan pandemik ini sebab di sinilah kita dapat lihat ternyata ada beza antara malas dan kelesuan. Okey, seterusnya pandangan sama yang saya telah ambil turut diberikan oleh pensyarah kanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaysia, Dr. Haris Shah Abdul Hamid yang berkata, masyarakat perlu mempelbagaikan aktiviti peribadi termasuk hobi bagi mengembalikan kegembiraan diri selain mengelak perasaan keterasingan. Okeylah, macam yang Syuk, banyak dah Syuk terangkan tadi pasal hobi, kita dah faham kan? Jadi hobi ni membantu kita serba sedikit dalam mengatasi kelesuan pandemik ini. Jelas daripada Dr. Haris, kelesuan pandemik yang boleh dianggap sebagai simptom psikologikal berikutan pendedahan tekanan berpanjangan akibat pandemik boleh dilihat melalui reaksi yang ditunjukkan masyarakat pada masa kini. Artinya ramai menjadi lebih sensitif, mudah marah dan cepat mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Okey.
Okey, justru katanya untuk keluar daripada belenggu kelesuan pandemik ini ialah dengan menguruskan jangkaan. Yang pertama jangkaan, aktiviti peribadi dan sempadan atau ringkasnya JAS. JAS. Okey. Memang banyak yang telah berubah sejak pandemik melanda. Jangkaan kita terhadap pekerjaan, gaya hidup, cara berhibur dan lain-lain. Disimak semula dan jangkaan atau harapan yang terlalu tinggi untuk keluar daripada pandemik mungkin akan menyebabkan kita mengalami kekecewaan yang saya sebut seperti atas tadilah. Kita tidak tahu bila COVID ni habis. Kita tidak tahu waktu bila COVID ni akan hilang. Okey. Jadi kita perlu melihat semula jangkaan-jangkaan ini supaya lebih realistik dengan keadaan semasa sekaligus dapat mewujudkan semangat positif dan produktif. Katanya yang menyarankan individu untuk bekerja dari rumah, mewujudkan sepadan yang jelas di antara urusan kerjaya dan keluarga bagi mengelakkan keletihan berganda. Kalau sebagai pelajar, kita tadilah pembahagian antara jadual, apa waktu main game, waktu santai dan waktu untuk belajar. Jelaslah bahawa kelesuan pandemik ini perlu dipandang serius kerana perkara ini sudah dilihat semakin menular di kalangan rakyat Malaysia. Lebih-lebih lagi kepada pelajar yang meneruskan pembelajaran dalam kaedah pembelajaran dalam atas talian. Okey, itu saja saya akan serahkan semula kepada moderator kita, Nur Qadatul Damia. Terima kasih. Okay, thank you Afif. Ya Allah, panjang sangat penjelasan daripada saudara Afif kita pada hari ini. Okay, seterusnya saya teringin mengajukan soalan kepada panel pertama kita, Syuk. Okay, macam yang kita tahulah kan, contoh tadi Afif bagi tahu dulu kalau waktu pagi ke waktu petang ke dia mesti keluar bersenam. Tapi disebabkan pandemik ni tak boleh, dia kena duduk rumah je. So macam kita tahulah senaman ni satu benda yang bagus. Jadi macam mana kita orang kata disebabkan pandemik ni macam mana orang nak biasakan balik rutin harian dia tu, rutin hidup sihat dia tu. Okay, Silakan Syuk. Soalan cepu mas ni. Okay, baik. Berkenaan dengan macam mana seseorang nak membiasakan semula diri dalam tempoh pandemik ni, selepas pandemik yang tadi soalan, betul? Ya. Selepas pandemik sebab sekarang kita dah biasa duduk kat rumah, dah biasa untuk tidak bersenam. Ada orang yang bersenam tu sangat-sangat bagus, dekat rumah pun dia bersenam lagi kan. Tapi ada orang yang dah tak biasa bersenam ni, macam mana? Okay, first kali adaptasikan norma baru tu first kali. Sebab sekarang ni kita dah ada macam-macam SOP, betul? Kemungkinan besar selepas daripada, walaupun mungkin dah kata pandemik ni mungkin dah kata boleh kita keluar pergerakan PKP ni dah tak ada. Tapi saya rasalah kemungkinan besar untuk segala SOP ni dijalankan masih ada. So first kali ikut SOP tu. Okay? Adaptasikan norma baru. Kalau disuruh vaksin, pergi vaksin. Kalau disuruh scan. Jangan pandai-pandai tak scan. Kalau disuruh jaga jarak. Jangan nak rasa diri tu terlalu kuat. So patut SOP. Itu pertama sekali. Kedua, segala kebiasaan ni dia perlu bermula dengan paksaan. Okay? Kebiasaannya lah. Segala kebiasaan bermula dengan paksaan. So, paksa diri kita sikit untuk melakukan senaman. Sebab senaman ni bukan sahaja untuk fizikal tau. Sebenarnya dia sangat bagus untuk mental health. Bila kita contohan, bila bersenam ni kita duduk luar. Kita duduk luar, kita berada dalam satu suasana yang berbeza dengan dalam rumah. Kalau kita pergi tasik ataupun pergi taman-taman rekreasi, biasanya kawasan-kawasan ni hijau. So warna hijau ni dia boleh menenangkan mata, boleh relaxkan balik mind, lari sekejap daripada masalah-masalah yang kita hadapi, lari sekejap daripada kesibukan dunia yang kita hadapi. Stop, go, pergi bersenam sekejap. Okay. So dia bukan, tu cakap bukannya untuk fizikal. Fizikal satu, untuk elakkan macam-macam penyakit lain, tapi juga untuk psikologi kita, untuk mental kita, untuk emosi kita. Pergi sekejap ke sana. Kalau rasa nak seronok lagi, bawa adik-adik, bawa mak ayah. Jom kita exercise sama-sama. Barulah semangat kan. So, saya cakap bermula dengan paksaan tadi, dia akan menjadi satu kebiasaan. Okay, dan yang ketiga, dalam untuk membiasakan diri ni tadi, dia kena ada satu surrounding tau.
So macam saya cakap tadi, satu surrounding untuk bersenam. Untuk orang yang mana family, memang ada ya family yang sangat menitik beratkan tentang pemakanan, menitik beratkan tentang kehidupan yang sihat, mana pagi-pagi diorang akan keluar pergi bersenam sama-sama. Ayah mak sekali berjoging. Makan ni jaga portion, jaga apa yang patut dimakan. Tak makan sangat junk food, tak makan sangat Maggi. Ada orang yang macam tu. So untuk orang yang tak biasa, maka dia perlu wujudkan suasana itu. Tapi janganlah terlalu drastik. Okay? Contoh, selama ni makan Maggi tu dah jadi kebiasaan. Hampir setiap minggu, bukan setiap minggu, ada orang dalam seminggu tu mungkin 3 kali, 4 kali makan. Macam makanan ruji. Tapi janganlah terus stop. Jangan terus stop. Sebab kadang-kadang bila kita terus stop, dia akan jadi lebih teruk tau akan datang. Kita stop asalnya 4 kali seminggu. Stop terus mungkin berjaya dalam sebulan, lepas tu sebulan akan datang akan jadi setiap hari pula lagi parah kan. Pening kepala. Jadi saya cakap step by step, wujudkan surrounding, ajak adik, ajak kawan, ajak mak. Dalam tempoh pandemik ni saya ada terbaca satu cerita. Dia satu keluarga dia berbadan besar lah, maksudnya dia berisi sikit kan. So mak dia ni punyalah rasa risau sebab anak-anak masih muda kan. So mak ayah pun sama juga sebenarnya, makan tak jaga, tak bersenam, tak apa. So mak dia sendiri wujudkan satu peraturan ni kat rumah, kita akan ikut betul-betul. Makan sebelum pukul 6, tak makan banyak sangat, exercise sama-sama. So satu rumah tu sihat. So kan best macam tu, bukannya kita sendiri je ajak. Kalau dalam COVID mungkin kita tak dapat nak pergi keluar kan. So kita ajak kawan-kawan buat apa tu, senaman online kan. Ajak sama-sama, jom kita Zoom sama-sama kan. Bukan tak boleh. Perkemahan online pun dah wujud sekarang. Takkanlah senaman online kita tak boleh nak buat. Macam itulah. So itulah sikit sebanyak 3 tips tadi. Pertama, apa tadi pertama? Biasakan norma. Okay, biasakan norma tu. Yang kedua, paksaan. Kebiasaan bermula dengan paksaan. So kuatkan semangat diri tu. Tengoklah apa cari big why, kenapa kita nak buat. Dan yang ketiga adalah wujudkan surrounding yang sihat. So insyaAllah kita akan sama-sama dalam kebiasaan tu nanti. Okay. Harap menjawab soalan daripada saudari Mia. Okay, terima kasih Syu atas penjelasan yang baguslah kira-kira. Okay, kesimpulan dia, walaupun kelesuan pandemik ni merupakan satu reaksi ataupun tindak balas yang dijangka akibat daripada pandemik yang berterusan, namun kita harus melakukan sesuatu untuk kita mencegah daripada berlakunya psikologi yang ketara lah. Okay, terima kasih kepada semua ahli panel kita yang sudah hadir untuk membicarakan mengenai tajuk kita pada malam ni. Semoga progres yang bersantai dapat membuka minda dan mampu memberikan informasi bermanfaat buat para peserta. Okay, para peserta yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua peserta yang menyaksikan progres yang bersantai pada malam ni. Diingatkan juga kepada para peserta untuk mengisi kehadiran pada link Google Form yang disediakan di ruangan komen. Okay, sekian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua.